Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu bentuk penentangan Murud. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Kebangkitan kesedaran masyarakat Murud terhadap penjajahan BNBC di bahagian pedalaman Rundum dianggap sebagai suatu bentuk pencerobohan penjajah ke atas negeri Murud. Seperti mana yang dijelaskan oleh KG Tregoning, the Murud never submitted to the company, and there was a clear understanding that the government would respect their independence. Telah menyebabkan bentuk penentangan masyarakat Murud mengalami perubahan. Pada awalnya, bentuk penentangan masyarakat Murud adalah secara tidak bersenjata, tetapi telah mengalami perubahan, yakni dari penentangan secara tidak bersenjata kepada pendekatan yang lebih radikal dengan mengangkat senjata. Hal ini kerana masyarakat Murud mengalami kebangkitan kesedaran yang ingin membentuk satu nasion Murud yang bebas dari cengkaman penjajah. Perubahan bentuk penentangan ini telah melahirkan perjuangan masyarakat Murud yang lebih mantap. Penentangan tidak bersenjata. Sekitar tahun 1909 hingga tahun 1914, penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Murud terhadap BNBC adalah secara tidak bersenjata. Bentuk penentangan yang dilakukan adalah dengan tidak mengakui undang-undang dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak BNBC, melarikan diri daripada pihak BNBC, serta melakukan protes enggan membayar cukai. Semasa awal petapakan BNBC di Rundum, mereka telah mendapat penentangan daripada Melayak, iaitu salah satu ketua suku kaum Murud di kawasan pedalaman. Bentuk penentangan yang dilakukan oleh Melayak dan pengikutnya adalah tidak mematuhi arahan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak BNBC. Beliau juga banyak menimbulkan masalah terhadap pihak BNBC, dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan Melayak juga menyebabkan keadaan Rundum dan Sibungo huru-hara, seperti yang digambarkan dalam British North Borneo Herald, 1 April 1909. Menurut R. M. Jasni, istilah negeri Murud diguna pakai oleh masyarakat tempatan di kawasan pedalaman, wilayah-wilayah merdeka yang tidak pernah ditadbir oleh Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu maupun BNBC, khususnya di kawasan pedalaman Pensiangan. Hanya mengenal kawasan mereka atau kediaman mereka sebagai negeri Murud. Ontoros Antanom mempertahankan kemerdekaan negeri Murud. A few days after my arrival, the Telekosan headman came in to report raids by Sealer people and further activity Malayak's part. These same people are the cause of the only trouble that has occurred in Rundum and Sabungo during the past 2 months. Selain itu, Melayak juga dikatakan telah ditangkap kerana membunuh dan melarikan diri daripada penjara. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam British North Borneo Herald, 1 April 1909. During the past few years, repeated efforts have been made to capture Melayak, who, having been arrested for homicide, escaped from Gol and has since hurried the villages into supplying himself and followers with food and has resisted the government on every occasion. Selepas Melayak berjaya melarikan diri daripada penjara atas tuduhan kesalahan membunuh, beliau menggunakan pengaruhnya selaku ketua suku kaum Murud untuk mendapatkan sokongan dan bantuan daripada penduduk kampung bagi mendapatkan bekalan makanan dan perlindungan. Namun usaha ini kurang berkesan kerana BNBC telah mengeluarkan arahan untuk menghukum sesiapa sahaja yang bertindak memihak kepada Melayak. Kemudian, penentangan Melayak diteruskan dengan menggabungkan pasukannya dengan pasukan Linggam. Walaupun kedua-dua pasukan ini bergabung, namun penentangan Melayak dan Linggam digagalkan oleh BNBC dalam operasi pantas yang dilakukan. Dalam operasi tersebut, Melayak telah ditembak mati dan Linggam berjaya ditangkap. British North Borneo Herald, 1 April 1909. Bagi masyarakat Murud, penentangan yang dilakukan adalah tidak melanggar sebarang undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan kerana mereka hanya ingin mempertahankan adat,
budaya dan kawasan yang mereka diami sejak berkurun lamanya. Perubahan yang mendadak disebabkan oleh petapakan BNBC tidak dapat diterima oleh masyarakat Murut kerana undang-undang dan peraturan pihak BNBC bukan sahaja menyukarkan kehidupan mereka tetapi keselamatan mereka juga turut terancam. Selain itu, Belayong dan anak-anak buahnya juga telah melakukan penentangan terhadap pihak BNBC semasa pembinaan jalan rentas. Penentangan Belayong disebabkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan BNBC yang memberikan layanan buruk semasa mereka ditugaskan membina jalan rentas. Oleh hal yang demikian, Belayong dan penduduk kampung telah meninggalkan tapak pembinaan jalan rentas di Kemabung. Mereka kembali ke kampung halaman dan Belayong telah membina kubu di rumahnya, tetapi dengan mudah kubu tersebut dimusnahkan oleh pihak BNBC. Akhirnya, Belayong telah melarikan diri hingga ke selatan Sungai Tagul. Namun pada Jun 1914, Belayong menghantar seorang utusan kepada wakil BNBC yang menyatakan bahawa beliau akan tunduk terhadap pemerintahan BNBC. Hal ini kerana BNBC telah mengeluarkan arahan akan mengenakan hukuman kepada sesiapa yang melindungi dan membantu Belayong. Bentuk lain penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Murut adalah membunuh diri dengan meminum racun tuba. Hal ini dilakukan kerana mereka tidak mahu menjadi buruh paksa kepada pemerintah BNBC dan sebagai tanda penentangan terhadap pentadbiran BNBC di kawasan pedalaman Rundum. Walau bagaimanapun, bentuk penentangan yang sebegini hanya dilakukan oleh 1 hingga 3 orang suku kaum Murut sahaja. Namun identiti mereka tidak dapat dipastikan kerana ini adalah catatan lisan daripada masyarakat Murut, daripada temu bual penulis dengan informan. Pernyataan ini turut disokong oleh RM Jasni 2012 menurutnya, ada di antara masyarakat Murut Tagul yang sanggup membunuh diri dengan meminum racun, daripada menjadi buruh paksa pihak BNBC. Masyarakat Murut juga melakukan protes dengan tidak membayar cukai. Mengikut undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak BNBC, tugas mengutip cukai akan diberikan kepada Native Chief. Sekiranya masyarakat Murut membuat tapai dan bahar, mereka hendaklah melaporkannya kepada Native Chief agar cukai ke atas bahan yang digunakan dapat dikira. Namun begitu, setiap kali masyarakat Murut membuat tapai dan bahar, mereka tidak melaporkan aktiviti tersebut kepada pihak BNBC. Native Liquors Tasation. Tidak melaporkan aktiviti tersebut adalah sebagai tanda protes menentang BNBC. Memorandum on Tasation od Native Liquors melaporkan kutipan cukai dan sikap masyarakat peribumi apabila mereka diarahkan untuk membayar cukai ke atas minuman keras seperti berikut. 1. Jadual adalah laporan kutipan cukai dan sikap penerimaan yang ditunjukkan oleh masyarakat peribumi di kawasan Tenom dan Rundum apabila mereka diarahkan untuk membayar cukai minuman keras. Bagi daerah Tenom, terdapat masyarakat yang membayar cukai kepada pihak BNBC dan terdapat juga masyarakat yang menolak untuk membayar cukai. Dari tahun 1913 hingga Februari 1914, hanya sebanyak $1.50 berjaya dikutip di kawasan Tenom. Walau bagaimanapun, keadaan ini berbeza dengan kawasan Rundum kerana masyarakat Murut di Rundum menolak untuk membayar cukai yang diarahkan oleh pihak BNBC. Oleh itu, jumlah kutipan cukai tidak dapat dinyatakan. Laporan ini memperlihatkan bahawa sejak awal pengenalan cukai minuman keras iaitu pada tahun 1913, masyarakat Murut di bahagian pedalaman Rundum melakukan penentangan terhadap pihak BNBC. Masyarakat Murut telah melakukan protes dengan tidak membayar cukai sebagai tanda penentangan mereka terhadap pihak BNBC. Penentangan secara bersenjata. Penentangan radikal masyarakat Murut atau dalam erti kata lain iaitu secara bersenjata bermula apabila keinginan untuk bangkit daripada penjajahan pihak BNBC semakin memuncak dalam diri setiap individu suku kaum Murut.
Kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajah menyebabkan masyarakat Murud yang sebelum ini dikenali dengan sejarah permusuhan antara suku kaum atau pemburuan kepala yang sengit antara suku kaum yang berlainan atau rumah panjang yang berlainan, telah bersatu membentuk satu nasion Murud untuk sama-sama berjuang menentang pihak penjajah. Masyarakat Murud yang terdiri daripada pelbagai suku kaum memilih Antanom sebagai ketua mereka. Pemilihan Antanom sebagai ketua bukan sahaja dikaitkan dengan ciri-ciri pemimpin yang ada dalam diri Antanom, tetapi keinginan Antanom sendiri untuk bangkit mengetuai gerakan menentang BNBC di Rundom. Pendekatan yang digunakan Antanom dalam menentang BNBC lebih radikal berbanding dengan penentangan yang dilakukan oleh Belayong 1914, Linggam dan Melayak 1909. Penentangan yang dilakukan Antanom lebih tersusun, terancang dan mempunyai visi dan misinya tanpa diketahui oleh pihak BNBC. Pada tahun 1915, gerakan menentang BNBC yang lebih radikal dimulai dengan mengumpul pasukan Murud. Antanom berjaya mengumpul seramai lebih kurang 1,000 orang Murud yang terdiri daripada suku kaum Murud yang tinggal di sekitar kawasan pedalaman, iaitu di sepanjang Sungai Salale, selatan Sungai Sembakong, Sungai Tagol, Sungai Sapulot, Sungai Talangkai, Sungai Rundom, Sungai Mesopo, Sungai Dalit, Sungai Bangawan, Sungai Telekosan dan Sungai Siliu. Rising and North Keppel and Rundom District 1914 hingga 1915. Seterusnya, menurut Dayusan Salu, 2019, Antanom dan pengikut-pengikutnya secara senyap membina beberapa kubu seperti Kubu Menining di hulu Sungai Telekoson, Kubu Liohon, Kubu Impal dan Kubu Salang. Kubu induk dibina di Silangit dengan keluasan tapak boleh menempatkan 7 buah rumah di dalamnya dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas termasuklah terowong bawah tanah. Bentuk penentangan yang dilakukan Antanom mempunyai persamaan dengan detik-detik perjuangan Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan, dan penentangan Syarif Masahur di Kanowit, Sarawak. Tok Janggut bersama hampir 1,000 orang pengikutnya telah menyerang pasukan British di Pasir Putih, Kelantan. Begitu juga dengan Syarif Masahur yang telah menyerang kubu James Brooke di Kanowit. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Antanom dan pengikutnya. Pada asasnya, mereka telah memainkan peranan yang sama, iaitu pihak yang menyerang. Sebaliknya, pihak musuh mereka tidak menduga atau belum bersedia menghadapi serangan tersebut. Namun, perkara utama yang menjadi perbezaan bentuk penentangan ini adalah strategi perang yang dilaksanakan oleh Antanom dan pengikutnya. Mereka melakukan 2 siri serangan bersenjata terhadap BNBC yang berpangkalan di Rundom. Siri serangan hendap yang pertama dilakukan pada 13 Februari 1915. Antanom membahagikan pasukannya kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan yang menyerang stesen pangkalan BNBC di Pensiangan. Kumpulan ini diketuai oleh Singkunan. Walau bagaimanapun, Singkunan terkorban dalam insiden serangan ini. Kumpulan kedua pula ditugaskan untuk menyerang stesen pangkalan British di Rundom. Kumpulan ini diketuai oleh On Sokol. Semasa rombongan Babaneo dalam perjalanan memindahkan stesen pangkalan BNBC dari Rundom ke Pensiangan, kumpulan ini berjaya menyerang hendap N.B. Babaneo dan pasukannya. Cara yang digunakan adalah dengan menyalakan api di sekitar kawasan kedudukan rombongan N.B. Babaneo, kemudian menyerang musuh menggunakan lembing, sumpitan dan jinsok. Menurut O.G. Omane, serangan ini telah menyebabkan seorang polis cedera dan seorang budak suruhan Babaneo terkorban. Dalam masa yang sama, pasukan ini juga berjaya memotong kawat telegraf yang menyebabkan sistem perhubungan BNBC di Rundom terputus. Sehubungan dengan itu, kesempatan ini diambil oleh Antanom untuk menyusun barisan menentang BNBC di stesen pangkalan Rundom.
Pada 6 Mac 1915, serangan kedua dilaksanakan. Serangan ini sangat terancang. Ia dilakukan pada waktu subuh di mana semua orang dalam keadaan tidak bersedia menghadapi serangan. Serangan ini diketuai sendiri oleh Antanom dengan kekuatan pasukan seramai 600 hingga 700 orang dengan menggunakan senjata seperti lembing, damak, pailang, sumpitan dan senapang kepin. Dalam keadaan genting ini, pihak BNBC melancarkan serangan balas yang sengit ke atas pasukan Murud, sehinggakan Ismail Abbas dan Kebali, 1985, menggambarkan bahawa Rundom bagaikan padang jarak padang Tekuko pada keesokan harinya. Pertempuran yang berlangsung telah mengakibatkan seramai 12 orang Murud terkorban, 20 hingga 30 orang Murud tercedera, dan hanya 3 orang sahaja anggota BNBC yang tercedera. Jumlah korban yang tinggi di kalangan masyarakat Murud dapat dikaitkan dengan kelemahan teknik peperangan, dan juga senjata yang digunakan oleh masyarakat Murud tidak dapat mengalahkan senjata yang dimiliki oleh tentera BNBC. Penentangan bersenjata ini sampai ke muncaknya pada April 1915 apabila BNBC menyerang kubu Antanom di Silangit. Walaupun Antanom dan pasukannya menyerang balik pihak BNBC dan berlakunya peristiwa berbalas serangan, namun masyarakat Murud kalah dalam peperangan ini. Antanom, Onsukol dan Kalo terkorban dalam peperangan ini. Kesimpulannya, Perang Rundom berpunca daripada dasar pemerintahan BNBC yang bertentangan dengan budaya, adat istiadat dan cara hidup tradisional masyarakat Murud. Pentadbiran BNBC di Rundom memberi impak yang besar terhadap perubahan sosial masyarakat Murud, yang mengakibatkan mereka terikat kepada peraturan dan undang-undang baharu yang diperkenalkan. Kerahan tenaga buruh paksa menyebabkan status kepahlawanan masyarakat Murud tercabar. Kerahan tenaga buruh paksa ini dianggap sebagai penindasan kepada masyarakat, yang diakui statusnya sebagai sebuah masyarakat yang tidak mudah tunduk terhadap mana-mana pihak. Cukai minuman keras yang diperkenalkan menyebabkan masyarakat Murud tidak dapat mengamalkan budaya dan tradisi mereka, yang sangat mementingkan minuman keras dalam upacara-upacara penting seperti perkahwinan, kematian dan perayaan-perayaan yang lain. Kebebasan mereka untuk menghasilkan minuman keras mendapat campur tangan daripada BNBC, sehingga mereka terpaksa membayar cukai sebelum menghasilkan minuman keras, menyukarkan kelancaran adat dan tradisi mereka dalam penggunaan minuman keras serta merugikan masyarakat Murud. Kewajiban mereka untuk memiliki minuman keras sebagai adat apabila mengadakan suatu perayaan adalah terhad setelah pengenalan cukai minuman keras. Selain itu, pengenalan Ordinan Ladang 1913 juga telah membangkitkan kemarahan masyarakat Murud. Masyarakat Murud menganggap ordinan ini menghalang budaya pertanian pindah mereka kerana Ordinan Ladang 1913 telah menghadkan pembukaan tanah baru dalam kalangan masyarakat Murud kecuali mereka membayar 50 sen untuk 1 ekar tanah yang digunakan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa dasar baharu yang diperkenalkan oleh pihak BNBC di kawasan pedalaman Rundom sangat berbeza dengan budaya, adat istiadat dan cara hidup masyarakat Murud. Pengenalan cukai di kawasan pedalaman juga telah menunjukkan pertembungan budaya antara Murud dengan BNBC. Hal ini demikian kerana sebelum petapakan BNBC, masyarakat Murud tidak mengamalkan kutipan cukai, namun budaya BNBC yang mengamalkan kutipan cukai menyebabkan masyarakat Murud di Rundom diperkenalkan kutipan cukai buat pertama kalinya. Pertembungan budaya inilah yang menjadi faktor utama penentangan masyarakat Murud. Sehubungan dengan itu, bentuk penentangan masyarakat Murud juga telah melalui perubahan, iaitu daripada penentangan secara tidak bersenjata kepada penentangan yang lebih radikal. Jika awalnya masyarakat Murud hanya melakukan protes dan penentangan secara tidak bersenjata, namun kebangkitan kesedaran masyarakat Murud daripada kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh pertembungan budaya dengan pihak BNBC menyebabkan corak penentangan masyarakat Murud menjadi lebih radikal dengan mengangkat senjata.